Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Amirul daripada DBS 1A. Hari ini saya nak bagi tahu kepada korang semua yang menonton video saya mengenai persediaan kita sewaktu menghadapi bulan Ramadan. Okey, yang pertama sekali adalah kita haruslah memperbanyakkan solat taubat supaya kita dapat mengubah diri kita dan supaya dapat membersihkan dosa-dosa kita yang lalu, lebih-lebih lagi di waktu bulan Ramadan yang mulia ini. Okey, itu yang pertamalah. Yang kedua adalah kita harusnya tingkatkan lagi kualiti ibadat kita sewaktu bulan Ramadan, kerana di bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Dan lebih-lebih lagi kita haruslah berusaha untuk meningkatkan kualiti ibadat kita, bukan sahaja solat fardu tetapi solat sunat seperti solat tarawih. Merajinkan menunaikan solat sunat lah. Okay. Yang ketiga adalah kita seharusnya dan sewajibnya mengelakkan daripada melakukan perkara negatif ataupun kita bercakap perkara yang tidak berfaedah di bulan Ramadan ini, kerana kita sambil kita berpuasa hendaklah kita mengawal bukan sahaja nafsu dari segi makanan tetapi nafsu dari segi tingkah laku dan juga adab kita. Dan akhir sekali adalah pentingnya kita untuk di bulan Ramadan ini janganlah membazir. Walaupun kita berbuka, kita lapar, sangatlah lapar dan sangat dahaga, tetapi janganlah kita membazir. Okey. So jadi sampai situ saja saya punya tazkirah Ramadan. So saya harap yang menonton video saya ini dapat belajar akan kepentingan dan persediaan di bulan Ramadan yang mulia ini. So sampai situ saja. Assalamualaikum dan salam Ramadan daripada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Imam Hamzi bin Azri. Hari ini saya akan menyampaikan tazkirah yang bertajuk 5 bonus khas Ramadan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, umatku diberikan 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada umat-umatku terdahulu ketika Ramadan, iaitu bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada kasturi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 2, para malaikat beristighfar untuk mereka sehingga mereka berbuka. Nombor 3, Allah memperindah syurganya setiap hari dan berfirman, hampir-hampir hamba-hambaku yang soleh akan dicampakkan pelbagai kesukaran dan penderitaan lalu kembali kepadamu. Mereka sanggup bersusah payah di dunia demi kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Nombor 4, syaitan-syaitan dibelenggu, tidak dibiarkan lepas pada bulan-bulan selain Ramadan. Mereka akan mendapat keampunan pada akhir malam. Orang yang beramal akan disempurnakan pahala amalan mereka setelah selesai mengerjakannya. Mengenai bonus kelima ini, ada sahabat yang bertanya kepada baginda Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, apakah itu berlaku pada malam Lailatul Qadar?" Baginda menjawab, "Bukan, tetapi pelaku kebaikan akan disempurnakan pahalanya sesuai menyelesaikan amalnya." Riwayat Ahmad. Okey, dengan ini marilah kita sama-sama mengambil iktibar dan menambahkan amal ibadat kita di bulan yang mulia ini. Marilah sama-sama kita mengambil peluang di bulan Ramadan kali ini untuk menambahkan dan memperbanyakkan lagi ibadat. Okey, saya rasa itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Daiful Faik bin Muhammad Daniel. Sekarang ni saya nak bertazkirah yang bertajuk persediaan Aidilfitri. Okey, yang pertama kali ialah meneruskan amalan semasa Ramadan. Segala amal ibadah yang dikerjakan semasa bulan Ramadan seperti bertahajud, menunaikan solat sunat dan melakukan perbuatan dan perkataan, sebabnya diteruskan pada bulan selepasnya. Dengan tu amalan berpuasa juga boleh diteruskan pada bulan Syawal, iaitu puasa sunat 6 hari sebagai pelengkap puasa di bulan Ramadan. Okey, yang kedua, kembali kepada fitrah. Sekiranya ada apa-apa bentuk kepincangan dalam ibadah, kita mesti berusaha memulihkannya. Misalnya solat 5 waktu tidak ditunaikan secara penuh, sebaiknya dibaiki dan sedaya upaya diusahakan sehari semalam.
Begitu juga dengan ibadah lain, perbaiki dan cuba perelokkannya. Okey, yang ketiga ialah sederhana dan ikut kemampuan. Bersederhana kerap dikaitkan dengan aspek kewangan. Seharusnya masyarakat Islam memastikan sambutan Aidilfitri disambutkan dengan sederhana dan tidak membebankan. Sehingga kan ada dalam kalangan kita yang meminjam dan berhutang semata-mata untuk memuaskan kehendak berhari raya. Jauhkan dari sikap menunjuk-nunjuk, berlawan kebendaan demi hanya kepuasan kehendak sahaja. Oleh itu, elakkan diri dari berbelanja di luar kemampuan dan sambutlah hari kemenangan Aidilfitri dengan seadanya, semampunya dan sesederhananya. Okey, yang keempat ialah elak pembaziran. Umat Islam harus mengelakkan diri dari pembaziran semasa membuat persiapan hari raya. Bukan dari segi makanan sahaja, tapi bentuk hiasan dan persiapan kelengkapan lain. Kadang-kadang semua persiapan itu hanya untuk kelihatan cantik sahaja tanpa manfaat lain. Serta menjadi kezaliman apabila tiba hari raya semua barangan perabot tukar baru walaupun tidak rosak, cat rumah diwarnakan baru walaupun masih kelihatan cantik. Apa yang lebih dibimbangi? Semua itu hanyalah pembaziran. Bukankah pembaziran itu menjadi sikap syaitan? Waktu yang keenam ialah menitik beratkan aurat dan pergaulan. Aurat dan pergaulan ini yang sering menjadi masalah apabila tiba hari raya, iaitu apabila berkumpul semua adik-beradik, sepupu sepapat, ipaduai dan sebagainya. Apabila berkumpul di kampung dalam keluarga yang besar, contohnya jagalah aurat dalam kalangan bukan mahram. Begitu juga dengan hal bersalaman pada hari raya itu, sehingga kan bercampur semua pihak yang bukan mahram. Yang ketujuh ialah menjauhkan perkara tidak bermanfaat. Seharusnya umat Islam perbanyakkan takbir dan bersyukur kepada Allah SWT. Namun pada hari raya, kebanyakan umat Islam banyak meluangkan masa pada hari raya Aidilfitri dengan menonton TV dan bermain mercun. Padahal itu bukanlah tuntutan Islam. Sebaiknya umat Islam janganlah menyibukkan diri dengan aktiviti persiapan raya sehingga meninggalkan peluang bertakbir. Janganlah tinggal solat duduk sibuk-sibuk ayam orang. So, ini daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Pertama sekali kita mestilah niat wuduk, iaitu nawaitul wudu'an li raf'il hadasil asghari fardal lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwuduk untuk menghilangkan hadas kecil fardu kerana Allah Ta'ala. Langkah kedua ialah membasuh telapak tangan sebanyak 3 kali. Langkah ketiga ialah berkumur sebanyak 3 kali. Langkah keempat iaitu membasuh wajah, dimulakan mulai dari ujung kepala hingga bawah dagu sebanyak 3 kali. Langkah kelima, membasuh kedua belah tangan hingga siku, dahulukan anggota tubuh bahagian kanan dahulu sebanyak 3 kali. Langkah keenam, membasuh bahagian kepala sebanyak 3 kali. Langkah ketujuh, mengusap kedua-dua belah telinga sebanyak 3 kali. Akhir sekali membasuh kaki mula dari kanan satu kiri sebanyak 3 kali. Hai, Assalamualaikum. Saya daripada grup DBS 1A, Ahmad Islami, dan saya akan menunjukkan kepada korang bagaimana cara untuk melakukan tayamum. Langkah yang pertama, apa yang korang patut buat adalah kita seharusnya niat dahulu, dan niat dia adalah nawaitu tayamum bi istibahati solati fardu lillahi ta'ala. Langkah yang kedua, kita akan menepuk kedua-dua tangan kita pada debu dan kita akan menipiskannya pada kedua-dua tangan. Langkah yang ketiga, kita akan sapu pada muka dengan sempurna.
Langkah yang keempat, kita akan melakukan perkara yang sama seperti langkah yang kedua, iaitu menepuk kedua-dua tangan pada debu dan menipiskannya. Dan langkah yang terakhir, langkah yang kelima, debu pada tangan kiri akan disapu pada tangan kanan dan debu di tangan kanan akan disapu pada tangan kiri. Sampai situ saja, terima kasih. Kita berniat semasa mengangkat takbir yang pertama. Niat bagi jenazah lelaki ialah usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Yang terjemahannya, sahaja aku solat ke atas jenazah lelaki ini 4 kali takbir fardu kifayah menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Bagi jenazah perempuan pula ialah usolli ala hazal mayyitati arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Terjemahannya, sahaja aku solat ke atas jenazah perempuan ini 4 kali takbir fardu kifayah menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Selepas takbir, kita mestilah membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Selepas takbir kedua, kita mesti baca selawat ke atas Rasulullah SAW, iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Selepas takbir ketiga, kita perlu baca doa untuk jenazah. Untuk jenazah lelaki ialah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bagi jenazah perempuan pula, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahu Akbar. Selepas takbir yang keempat, kita boleh memberi salam ataupun boleh membaca doa dahulu sebelum memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih menonton dan Assalamualaikum.